Sky kau. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Kora-Kora Matcha yang boleh korang dapatkan di lorong belakang saya berjaya pada hari Sabtu dan juga Jumaat. Seperti biasa, jika anda ingin bertanya apa-apa, korang boleh WhatsApp 0175730664 untuk tempahan perkahwinan, dan korang boleh DM kepada kami di Instagram.com/Kora-Kora Matcha. Kora-Kora Matcha ada campuran sparkling tak? Berkali kau nak tanya. Ada. Tadi kau dah tanya tadi. Ada kan dia Tadi aku cakap dengar tadi. kan Zeus. Dia kata sparkling betul, kata soda. Dia pakai Pakai soda. soda. Ada Okay. matcha strawberry soda, matcha mango soda, dan juga matcha Kelapa soda. kering. Kira semua air mesti akan ada matcha lah. Kita ada juga yang tak ada matcha, strawberry soda, dan juga purple soda. Okay. Dia pakai bunga Purple telang. Okay guys, welcome to the show, Bros and Yang geli pula kau nak panggil. siapa awak ni? Selamat kembali lagi ke podcast Bros and Mike. Dan hari ni kita ambil topik daripada dekat TikTok lah. Kita buat TikTok live kan. So topik daripada Abdul Aziz Arif. Dia dengar aku cakap. Aku tak dengar pula. Dengar. Kalau kawan luar negara korang datang Malaysia, ke mana dan aktiviti apa korang akan buat? Kita mulakan dengan Hakim. Tenang. Tenang. Kita tenang. Terus Kim. Okay, kalau aku lah based on experience. Sebab aku ada je, ramai je member aku yang luar negara yang plan nak datang kat sini. So kita orang macam dah buat initial plan lah. Kita orang akan nak ke mana. Okay. First kali kita orang akan bawa semua member aku yang daripada Indonesia, daripada Filipin, daripada Vietnam, untuk datang naik bas pergi ke Kuantan. Sebab itu je tempat yang aku tahu nak ke mana-mana. Kalau engkau membawa orang luar negara, engkau akan tunjuk kita punya kemodenan ke atau Tak. Kita akan tunjuk, aku akan tunjuk hutan. Maksudnya bukan menghala ke Kuantan, menghala ke Pahang lah maksudnya. Aku akan start dengan daripada Cameron Highland. Daripada situ aku akan tunjuk lah ladang teh. Biasalah teh apa semua Cameron Highland. And then pergi ke Genting. Aku tak bagi dia orang masuk tau. Sebab yelah mostly kawan aku yang luar negara memang bukan Islam pun. So aku takkan bagilah masuk kasino tu. Aku tunjuk je, okay, ni lah tempat-tempat yang teruk lah. Kejap Kalau diorang nak masuk, pegang jap Tak bagi. Kalau nak masuk, masuk lah. Lepas tu aku tinggal lah bas. Tinggal lah dia orang duduk kat situ sampai habis dia orang punya tempoh melawat. oh faham. Kalau nak lepak dengan aku just tunjuk je lah macam ni lah kasino Malaysia lah apa semua kan. And then turun lah. Mungkin pergi kat park lah kejap. Apa open park dekat Genting tu. Lepas pergi Aku tak pernah pergi bro. lepas pergi open park kat Genting, dan turun lah pergi ke Temerloh. Akan makan makanan kat situ. Aku akan pastikan dia orang makan ikan patin tempoyak. Ikan patin sangka tempoyak. Okay jap. Kawan-kawan yang kau nak bawa tu macam kawan-kawan Southeast Asia. Betul. Cuba kalau bukan kawan Southeast Asia. Bukan kawan Southeast Kalau Asia. kawan kau Eropah, Lagilah aku nak bawa makan tempoyak. Kau. Then after that aku akan bawa pergi ke pantai . Tu je lah. Sebab Malaysia ni kalau bukan hutan, pantai. Kalau bukan pantai, aku dah tak tahu dah apa. Pantai apa ada kat Pahang? Pantai apa ada? Ada pantai Teluk Cempedak, ada pantai Sepat yang pagi. Pantai Sepat, Batu Hitam. Banyak je pantai kat situ. Batu Buruk Terengganu kan? Tak tahu. Batu Hitam Pahang. Batu Hitam Pahang. Sebab kalau kau tengok peta Pahang Pahang manjang. Dia gemuk sebenarnya Pahang. And then banyaklah area pantai. So pergi je mana-mana pantai, pulau ke. Then lepas bawa ke situ balik Sebab tak tahu kan. Aku dah tahu. Jadi sebenarnya dekat Malaysia ni, dia kalau tak hutan, pantai aku dah tak tahu dah. Sebab makanan, aku rasa orang English tak sesuai dengan makanan kita. Kenapa kau tak bawa? Kau pergi Pahang kan, kau tak bawa dia kat sini? Apa? Jomi Calok, keropok berserah. Jomi Calok wajib ni. Sorry, kawan aku. Mi calong. Mi calong. Aku pun tak tahu binatang apa tu. Tengok dia ni orang Kuantan. So dia selalu kata kalau kau pergi Kuantan ke apa, kau wajib pergi kat ni, Jomi Calong.
Aku tak tahu kat mana tu. Kau bukan faham Kau bukan sebenarnya. dekat mungkin lah. Kampung Alo Tuan Haji Berserah dekat sini. Masa ni kan Berserah. masa ni aku pergi Kuantan, ada macam buat pay job sikit. So dia kata okay Nik, kau pergi sini Nik, mi calong. Tapi masa ni cuti kot sebab Chinese New Year salah aku. Sebab kalau Berserah aku tak berapa familiar sangat. Berserah biasa aku pergi untuk beli keropok lah, keropok lekor menghala ke arah Terengganu. Ya ke Berserah ke Cerating tu? Aku dah confused lah. Damn, aku dah confused. Kau apa bodoh? Kau nak aku faham. Okay, itu saja. Itu je lah, lepas tu balik lah. Aku Kau dah tak confused. masuk kepala kan Aku apa tak cakap. tak, Jahat aku tengah bodoh. fikir tu. Aku tengok aku nak buat apa sih? Kan? Aku Tadi masa rancang macam menarik. Macam aku ada fikir kan nak pergi ke mana. Tapi bila bercakap aku macam menarik ke? Macam nak ke aku promote ni kat member aku? Macam kau. Kalau kawan luar negara, kau bawa dia pergi mana? Okay, luar negara tu Eropah. Aku tak nak Southeast Asia. Southeast Asia kan kita sama. Kau cakap Thailand sama. Aku macam ni lah. Aku akan macam okay, first kali aku akan ajak dia lepak dekat masa tu Syarif. Muhammad Syarif. Tak sedap kau ni. Jangan. dia punya owner dia pernah bagi aku makan free tau. Personal lah. Aku tak suka je. Aku banyak je kedai mamak aku suka. Ali Maju. Aku akan bawa dia pergi Ipoh. Okay. Aku akan pergi bawa dia dekat Mall port. Aku tak mall tu sabar. Okay, aku akan bawa dia pergi port Longkang yang aku selalu bukan mancing. Aku selalu ambil ikan gapi. Dulu sama kita ambil ikan gapi kan. Aku cakap okay, you have to go to this one. Lepas tu dah kata this is the same design. No, if you power you can catch another design lah. Aku cakap ada ikan laga. Sebenarnya aku pernah dapat ikan laga kat Longkang. Aku pernah dapat ikan laga tapi dia mati. Pernah dengar ikan laga kan? Tahu aku tahu ikan laga. Ikan laga tapi ikan laga albino bro. Wow lah. Dekat Longkang. Ya. Longkang orang buang. Tapi aku tak tahu apa dia memang ikan longkang kan? Yelah tapi ikan laga yang betul, yang cantik orang bela. Yang maksudnya kat mana? Kat mana origin kat mana? Aku tak tahu kan. Aku dah jumpa kat Longkang Ipoh babe. Tapi yang bestnya okay, dia selingan tolak kejap pasal ni. Diorang bergerak ikan laga tu macam queen dalam okay, kalau kita tengok dalam sarang tebuan sarang lebah ada queen kan yang ada macam projek kan benda tu kan. Dia umpama queen dan dia punya tentera dia adalah ikan gapi tu. Macam berenang mengelilingi. Dia punya pekerja kan macam berenang mengelilingi. Ikan gapi ke berudu bukan ikan gapi. Aku tahu lah bro. Aku tahu beza berudu dengan gapi. Elok sikit. Kau main tangkap budak-budak ke tangkap. Ya, aku ambil betul. Dia macam ikan gapi confirm. Dia bukan macam, dia memang ikan gapi. Memang ikan gapi. Okey. Bila aku ambil tu, dia sebelum aku ambil tu aku nampak lah ikan geli. Ikan geli pula. Makin tak nak percaya budak ni. Ikan laga tu tengah tu dia berpusing. Dia macam sistem solar pusing. Oh yo. So itu kira queen dia. Kau ambil queen dia. Apa jadi lepas kau ambil queen dia? Berkecamuk lah. Zaman dulu zaman aku tu aku baik dengan toke-toke ikan. Toke-toke ikan ni dia macam bukanlah jual ikan yang ke sungai ke apa. Dia jual ikan macam untuk pemancing. Lepas tu orang yang nak bela-bela kat aquarium, aku jual kat dia. So tu aku dapat satu bag tu dia bayar aku RM5. RM5 time tu banyak. Bagi aku banyak time tu untuk budak sekolah lah. Weh, gula-gula dulu RM1 posen 2. Ya, RM5 macam tu. Dan ikan masa tu dah level-level ikan. Dulu ikan emas RM5, RM10 tau. Dulu ikan emas. Betul. Bapak aku beli ikan. Gemuk tapi cepat mati. Sensitif lah ikan emas kan. Kau letak dengan ikan sungai sikit je mati. pH lain pula mati. Biasalah ikan. Yelah kuantiti air tu tapi dia sensitif dengan ikan-ikan liar. Ya, lepas aku ambil ikan sungai mati. Dulu kan aku ni mak aquarium juga dulu. Kita dah tolak sikit cerita dia. Aku dulu mak aquarium juga. Dulu aku selalu beli ikan basic, gapi, koi cup. Koi cup yang kecil-kecil tu. Lepas tu aku ni tak ada duit nak beli yang oksigen punya tu. Aku pergi ambil daun-daun daripada pokok. Aku ingat macam dia ada oksigen sebab bila aku letak dalam air. Ini belajar darjah 1 berhenti. Bila ada air kan, aku nampak dia bergelembung kan. So aku rasa ini ada oksigen aku. Biarlah batu 2-3 hari mati. Okay jap, aku bagi tips sebenarnya. Aku tak tahu korang tahu ke tak. Daun-daun tu sebenarnya ada air kan. Ada udara kan. Yang tank kau yang keluar bubui tu bukan nak bagi oksigen. Yelah masa tu aku tak ada knowledge lagi. Kau tengok bukan TikTok kan. Kau dah besar baru kau tahu kan. Aku baru tahu gak. Aku macam aku pun ingat benda tu bagi oksigen sebenarnya. Kau nak kocakkan air kalau dia leper macam ni, dia tak ada benda boleh masuk. Even oksigen tak boleh masuk.
ikan bernafas kat luar. Kau nak kocak je air tu kan. Aku macam kita hari-hari nak kocak lah. Takkan hari-hari kita nak macam tu lah. Kau punya macam baru tahu betul. Sebab kau boleh guna apa-apa. Kau tak tembak lah udara biasa kau tiup ke apa ke. Make sure air tu sentiasa vibrate kat atas. Bila vibrate udara boleh masuk. Boleh udara masuk. So kalau air tu static, air tenang, air tak termenung, boleh tak boleh masuk. Masa kau pasang tu kau nampak tahu. ada ke ikan mop kat oksigen tu? Tak ada kan. Dia pergi atas juga kan. Dia pergi atas ambil udara sedikit main. Tapi kalau aku letak makanan lah, dia ambil. Tapi dia pun suka naik atas. Sebab yelah udara masuk lah. Kau nak kocakkan permukaan air aquarium tu, bukannya kau nak bagi oksigen kat dia. Sebab itulah. itu Itulah sebabnya. Sebab tu kau letak dalam, kau tahu kan kadang orang bela ikan mas dalam kolam, dalam bekas kura-kura kecil tu. Dalam mangkuk macam ni lah, bowl kan. Sekejap je mati. Sebab air tak berkocak lah kat atas tu. Air tu setik je. Itulah. Itu bagi kepada ikan. Teruskan lepas bawa dia ke longkang. Okay. Lepas bawa ke longkang, aku akan macam bagi, okay, this is my childhood. Aku akan bagi, this is really fun. Lepas tu aku bawa dia pergi Megaplex, bro. Kepada mereka yang tak tahu, dekat Ipoh sekarang ni Megaplex dah terbiar. Megaplex ni nama penuh dia Medan Gopeng Shopping Complex. Shopping Complex. Medan Gopeng Shopping Complex digarapkan menjadi shopping Megaplex lah. So dia orang cakap, aku ada baca-baca lah, cerita hantu lagi. Teruskan cerita je lah. Memang berhantu Megaplex sebenarnya. Ya. Sebab dia dah lama terbiar. Dan diorang macam biasalah, diorang akan cakap itu adalah tapak bekas tentera Jepun. Aku dah naik muak lah Tapi aku dah perasan tak, kalau macam orang-orang yang nak buat sekolah kan, dia mesti akan cari tapak Jepun dia mesti akan cari tapak Jepun. Tak perkuburan Jepun, tempat marching dia pun tak apa dah. Kenapa kena macam tu? Alah, saja je lah sekolah nak buat seram lah. Nak bina disiplin ke apa? Aku rasa kita kan hidup di zaman, kita sekolah tahun awal 2000, betul lah. Sekolah rendah kita awal tahun 2000 kan. Dan jarak di antara hapusnya tentera komunis tu taklah jauh sangat. So kalau sekolah kita dah berusia 20-30 tahun, dah confirm lah sekolah tu zaman komunis. Yelah. Tapi so maksudnya zaman peperangan tak habis. Lah. Kira macam sekolah ni zaman Jepun, mesti kubu Jepun. Dah memang sekolah tu dibina waktu zaman belum merdeka lagi. Kira ke zaman Jepun. Padahal tak ada benda pun macam tu lah. Aku punya jumpa je tentera Jepun kat Pengadilan Cepa. Maksudnya? Pengadilan Cepa ada je tentera Jepun, ada tentera. Apa maksud kau jumpa tentera? Kau jumpa? Hantu ke apa? Bukan aku lah, hantu lah maksudnya kan. Ada orang kata jumpa aku rasa sebab ni lah, sebab mindset kot. Bila so ada jin tu menyamar jadi orang Jepun lah. Macam tu lah. Maksudnya kalau watashi wa hai. Kalau kau pergi luar negara, kau jumpa hantu Malaysia ke? Jumpa hantu aku tak pastilah hantu ni bertaksido. Bertaksido. Berbangsa, dia ada culture dia macam sebab kat sana orang mati tak pakai ni, tak pakai kain ni. Tapi bila kau pergi sana, kau jumpa hantu Malaysia sebab mindset ke, atau kau akan jumpa hantu diorang? So hantu diorang pakai taksido. Maksud aku hantu diorang macam Valak, Nan. Hantu-hantu yang melibatkan orang-orang keagamaan macam maksudnya tak tahu lah. Kadang-kadang vampire pakai kot. Itulah aku curious. Dia orang punya hantu semua keagamaan. Asal lah. Aku perhati juga kalau cerita hantu kan, macam The Conjuring ke, memang macam basically orang yang kita panggil biara kan. Biara. Biara tu yang orang duduk kat biara. Ada hantu. Itulah hantunya. Kita orang tak ada kelainan bagi listeners yang tengah dengar episod ni, kalau korang pernah pergi ke luar negara dan gangguan yang korang terima tu macam hantu Malaysia ke tak? Dulu kan kau nak cari listeners yang pergi luar negara, yang diganggu pula. Dekat kita banyak listeners luar negara bro. Duduk UK lah. Yang kena kacau. Kalau dah duduk 5 tahun tak kena kacau. Yang aku tahu lah, keseraman orang putih buat konten. Dulu pernah ada orang buat konten jumpa hantu, tapi macam orang kata tu fake. Of course lah. Memang nampak fake gila. Lepas tu yang diorang paling suka sekali, diorang suka beli barang dekat dark web, dekat deep web. Bawa itu yang menjadikan konon-konon barang tu berhantu lah. Ada macam. Tapi kalau aku tengok, baik daripada cerita movie, baik daripada story yang based on true story, diorang banyak orang psycho.
Banyak kepada pembunuhan. Pembunuhan psycho macam thriller kan, macam okay, badut pembunuh kan, badut. Dia takut badut sebab pembunuh. Badut. Itulah benda-benda psycho macam tu. Kiranya diorang punya, diorang tak kreatif lah bro. hantu diorang tak kreatif lah. Hantu diorang macam membunuh. Diorang mundur. Hantu pun tak kreatif. Tai diorang putih. Lepas tu tadi aku nampak dekat Instagram orang angkat-angkat Joe Biden. Sebab Joe Biden hapuskan hutang pelajar. Dalam masa yang sama dia donate kat Israel. Kau nak angkat orang macam tu kenapa? Aku pernah mundur lah. Aku pernah tengok masa tu Jokowi dia ada buat interview. Dia pergi jumpa US lah. Dia cakap pasal Israel dengan Palestin punya isu kan. Lepas tu Joe Biden macam awkward. Muka bangang kan. Lepas tu dia tukar macam biasa orang-orang pun selalu pakai pasal climate issue. Itu kelakar tu. This is about climate issue. Diorang macam tai. Dia kata macam kan Jokowi cakap concern pasal Israel semua kan. Lepas tu tiba-tiba dia kata saya setuju pasal awak cakap pasal climate issue. Orang dah cakap pasal Israel, kau cakap pasal climate issue. Benda yang tak cakap pun aku tak tahu lah. Cara dia twist. Seterusnya selain daripada Megaplex, udah situ saja. Aku akan bawa dia ke tempat yang orang Ipoh. Kalau tak tahu benda ni, korang bukan orang Ipoh, korang pergilah Canning Dim Sum. No, Padang Polo. Padang Polo aku tak tahu sebab aku bukan orang Ipoh. Padang Polo ni dia macam padang biasa je, tapi dekat tepi-tepi tu ada makanan. Dia macam Tasik Titi Wangsa lah, punya level lah. Cumanya yang sedapnya kat situ ada laksa dan juga ada laksa sarang burung bro. Okay. Tak kau pernah dengar, tapi dia bukan dekat area Padang Polo, tapi dia kat belakang dia. Hakim tak suka laksa. Tapi korang tahu kan sarang burung tu bukan sarang burung tau. Korang tahu kan? Telur lah. Dia telur. Korang tahu sebab ya tak apa. Korang tak tahu. Kau tahu listener dah marah. Back to the topic. Yelah back to the topic. Yelah nak back to the topic lah ni. Lepas tu aku akan tipu lah. Aku cakap Padang Polo ni nama sebenarnya dia adalah seorang saudagar daripada British yang datang ke Tanah Melayu sambil memakai baju polo. Akhirnya dia mati kat situ. All dia die, dah mati dan mayat dia tak dijumpai, cuma baju polo sahaja yang dijumpai. So aku cakap itulah dia become the polo feel. Tapi macam mesti pelik kan. Masa tu polo tak keluar baju lagi kan. Tapi dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kita fikir orang bodoh sekarang. Kita orang bodoh. Sekarang orang putih memang bodoh. Kecuali Elon Musk lah. Elon Musk lagi babi. Lagi bodoh. Lagi bodoh. Dia censor semua benda kat Palestin. Lepas tu dia encourage Islamophobia. Aku jadi daripada suka dia, aku benci dia. Elon Musk dia memang ambil dua side. Dia memang dia ambil dua-dua side. Tapi sekarang dia dah tak ambil dua-dua side. Itu isu dia. Dia dah ambil side Israel. Sideburn. Dia pergi Israel, dia tengok ini adalah sejarah menunjukkan pembunuhan ramai-ramai oleh orang Nazi kepada Jews people. Babi kau nak throwback sama-sama. Throwback. Lepas tu dia tengok sambil pakai kopiah kecil tu. Aku sakit hati gila lah. Aku dah fuck off lah Elon Musk. Aku dah tak suka dia lah. Aku just guna dia sebagai medium untuk aku membaca news saja lah. Macam tu lah. Okay, lepas aku pergi Padang Polo, aku beli tiket balik dia pergi US. Lepas tu settle dah, hantar dia balik. Sama macam aku. Habis Sampai panjang lah. Cepat cerita kau pula. Okay, aku bergantung pada orang yang aku bawa lah. Orang Eropah. Kalau orang Eropah, aku akan tunjuk macam aku bawa dia pergi Melaka kan. Pergi dekat Lombok Timah. Ni lah tempat yang kau curi. Aku akan tunjuk kan. Kau nampak tak apa jadi kat Kota Melaka? Kau nampak ni apa benda ni? Aku bawa dia masuk dalam museum negara Melaka. Kau bawa kawan ke kau bawa siapa? Kawan lah. Kalau ni kan aku cakap, sejarah kau ajar tak benda ni? Apa yang kau buat kat negara kita orang? Kau nampak sejarah kau? Ajar tak benda ni? Yang kau tengok siapa berlakon cerita Pirates of the Caribbean tu? Sparrow. Jack Sparrow kan. Jack Sparrow orang Melaka tau. Aku cakap macam tu. Aku nak ubah sejarah dia pergi mampus. Aku cakap sini kau tengok. Kau nampak ni dulu dalam buku teks kau cerita tak pasal apa yang kau buat kat Melaka? Kau tunjuk dalam buku teks kau menang ke kau kalah? Sini baca sejarah kita orang. Sejarah kita orang menang. Sejarah kau kalah. Sejarah kau menang. Sejarah kita orang menang. Sorry nak mencelah sikit je. Korang tahu kan student-student orang tu dah di brainwash kan. Apa dia? Maksudnya student dekat Yes dia orang dah di brainwash. That's why aku nak tunjuk dia orang reality apa yang dia orang buat. Dia orang diberitahu okay, kerana dia orang ni macam cakaplah the white burden benda-benda tu kan. Dia orang anggap macam dia orang adalah bangsa yang tertinggi dalam struktur sosial lah, tapi white supremacy lah sangat tu. Aku pun dia orang teruk. Okay, teruskan. Dan kalau pula aku bawa kalau dia adalah orang Jepun aku akan bawa dia ke semua sekolah. Ni semua sekolah yang kau tengok ni bekas kubur korang. Ni semua bekas kubur yang korang pancung. Lepas aku akan bawa dia pergi kedai buku.
tunjuk buku teks tingkatan 3 kita, belajar pasal sejarah Jepun. Macam mana dia orang colonize kita punya dalam masa 1 minggu. Paksa minum air sabun, pijak perut. Aku akan bring them the reality. Tak adalah. Aku akan bagi tahu, inilah reality yang korang kau rasa. Jangan kan dia kata, oh betul ke ini adalah sebenarnya apa yang aku buat tu. Dia balik dah hilang dah semua anime apa semua tu, dia perang balik. Tak ada lagi perang balik. Aku akan tunjuk dia orang sejarah yang sebenar, yang dia orang rasa, sebab pemikiran dia orang terhadap negara Malaysia adalah negara yang sangat mundur. Dia orang masih lagi ada setengah menganggap yang Sabah dan Sarawak di kawasan pendalaman yang masih menyumpit tu adalah semua secara general orang Malaysia. Kau kata belah sana tanah merah banyak. Apa maksudnya? Kau kata belah Sabah Sarawak tak maju lagi lah. Tanah merah banyak. Tanah jalan merah? Apa kau ni? Jalan tanah merah. Bila kau cakap? Waktu podcast dekat rumah Nik. Episode tu tak publish kan? Episode tu tak Oh, ya ke? Episode tu Syabil yang cakap kan? Aku tak cakap. Aku dengar bahaya. Bahaya. Cumanya kau mulut celupa. Sekarang ni kau bukan aku kau bang. kena behave sekarang ni. Bukan tak, aku Syabil lah. Aku tak cakap apa-apa pun. Ni lah. Dia ni yang pergi situ. Dia cakap. Aku cakap apa? Kau pergi Sabah masa tu. Aku cakap scenery dia Okay, macam tapi aku ada soalan untuk korang. Aku ada soalan untuk korang. Okay, sila. Ada penjajah zaman dulu tu, diorang ada buat official permohonan maaf tak? Macam saya minta maaf kerana telah menjajah negara kamu. Aku rasa Jepun ada buat kot, tapi US tak buat. Dia pun ada buat. Ada lah, tapi masa tu dia buat towards Korea, tak salah aku. Sebab Mungkin lah. dengan Korea ada bad history kan. Sangat bad. Yang aku tahu ada, aku tak pasti sama ada Korea ke Jepun ataupun Jepun. Oh sorry, dia ambil wanita-wanita Korea jadi comfort woman masa tu. Betul jadi comfort woman. Jadi macam pelacur masa tu kan. So diorang, dan pelacur tu hidup lagi sampai sekarang bro. Betul. Dan diorang demand untuk kerajaan Jepun minta maaf dan bagi pepasan lah sebab apa yang berlaku pada diri diorang lah. Dan yang kelakarnya, dia cuba hapuskan bukti comfort woman tu. Cuma tak jadi, sebab living proof ada. Kalau living proof tak ada, tak apa. Living proof comfort woman tu masih ada. Kau dah tak boleh hapuskan sejarah sebab living proof tu terlalu ramai. Kau buat sebab apa yang kau buat dekat negara orang secara pukal, secara ramai tu, kau kena pastikan kalau kau tak bunuh semua orang tu, kau kena make sure yang semua tu tak pergi ke negara diorang balik. Kalau comfort woman tu berjaya pergi ke negara diorang, cerita tersebar lah. Cuba hapuskan sejarah sign dengan NDA cara NDA tu apa? Non-disclosure agreement. Dia kena, benda tu tak boleh nak dihapuskan sebab sejarah dekat Korea menceritakan segala-galanya dan diorang pun ada bukti bergambar. Cuma dan dekat comfort woman tu ada tatu nombor ke tatu apa lagilah. Lagilah ada kesan-kesan yang diorang cara diorang menghina bangsa Korea kan. Diorang buat tatu yang ni nama dia, ni dia punya, ni nombor. Macam tu lah. Macam mana Israel buat dekat Palestin dengan number kan. Orang teroris dia tulis nombor 16, 17, bagi nombor kat badan dengan tak tahulah dengan tatu ke dengan apa-apa benda ke. Tu benda paling macam kau tak ada kemanusiaan lah sebab kau dah mengobjekkan sesuatu tu. Macam tu lah. Back to topic please. Okay, aku dah cakap bawa kepada kalau orang Eropah atau orang US, aku akan bawa dia ke Zoom ke museum Melaka. Bagi sedar diri bagi sedar diri, tunjuk sejarah dia. Dan aku akan rosakkan apa benda dalam otak dia yang dia rasa white supremacy tu bagus. Aku akan betulkan yang sebenarnya kau sebenarnya teruk, kau ambil, kau dapat, kau menang pun dengan tali barut. Macam tu lah. What if kalau dia betul-betul terberdaya dengan kau, dan dia rasa sayang dengan Malaysia, dia nak stay dekat Malaysia dan nak tinggal dekat rumah kau dekat Lakefront, apa kau nak buat? Jangan tinggal rumah aku lah. Aku akan Islamisasi kan dia. Bagus. Dia tinggal kat rumah kau. Dia dia backpacker, dia tak ada duit. Rumah aku tak boleh ada foreigner bro. Habis tu macam mana kau nak buat, apa solution kau nak tolong dia? Aku akan hantar dia ke rumah kau lah. Rumah kau boleh foreigner kan? Tak ada, aku dah pindah rumah masa tu. Aku duduk dekat tu rumah kau yang lama. Rumah lama kau lah. Kau bayar sewa. Teng. Itu je lah. Sebab ada orang tanya, tak cukup lagi. Bawa ke Taman Hutan Negara. Taman Hutan Negara ada apa? Kat mana Taman Hutan aku Negara? Tak pernah. Tapi Taman Hutan Negara kan ada satu kat tengah-tengah hutan tu, dia ada macam satu plat macam sini Pahang, Perak, Terengganu. Tak, tapi dekat aku rasa Taman Negara kot. Dia macam kita ada kat, dia orang ada kat tengah-tengah sempadan negeri. Yang aku tahu kat belah sini Perak, Pahang, bawah apa Taman Hutan Negara? Dia ada macam, dia satu plat tu macam konon-konon, okay, plat ni adalah macam
kita panggil intercept of 3 state. 3 state. Yang aku tahu ada negeri Pahang, negeri Perak. Satu lagi negeri aku lupa. Macam mana ada dekat Pahang dengan Perak? Kalau tengah-tengah tu adalah bukit Cameron ada. Highland. Aku tengok peta Malaysia. Pahang dengan Perak sebelah. Sebelah. Ya, tapi tengah dia tu adalah Cameron Highland, Fraser Hill, Genting aku Highland, tengok bukit. Macam mana sungai nak mengalir? Oh, sungai dia cakap. Dia bukan kata sungai. Taman Hutan Negara. Taman Hutan Negara. Ah. Sekejap aku tengok sekejap Terengganu. Kalau ikut tengah-tengah. Bukan Terengganu, gila apa Terengganu ujung sekali. Okay, kita tengah-tengah. Sini kot. Aku rasa antara ni Perak ataupun sini Kelantan. Sini antara sini. Sini kot. Dekat area sini. So ada Perak, Kelantan dengan Pahang. Kau cakap macam orang boleh nampak. Itu tunjuk sorry. Tak apalah, buka dalam map sendiri kan. Nanti korang buka maps, korang boleh tengok di antara Perak, Pahang dengan Kelantan. Itu aku tahu. Aku rasa ada lagi satu, Terengganu, Pahang, Kelantan kat sini. Betul lah, Taman Negara sini. Kat tengah ni. Terengganu, Kelantan, Pahang, tapi kat belah Perak ni pun ada juga ni. Kat area Tanah Rata. Taman Negara ke hutan simpan ni? Dia cakap Taman Hutan Negara. Aku tak pernah pergi Taman Hutan Negara. Kau pernah pergi? Apa Taman Hutan Negara? Itulah aku dah confuse juga. Kalau Taman Negara atau Taman Negeri yang kat Pahang, kat Jerantuk Pahang, Jerantuk Temerloh Pahang tu aku pernah pergi. Itu Taman Negara ke Taman Negeri? Aku tak ingat. Taman Hutan Negara, Taman Hutan ataupun hutan semua ni, apa je yang ada dalam tu? Maksudnya kau pergi sana, kau pergi sana ada hutan je lah. Tak, usually kalau yang bukan macam zoo negara kan. Kalau yang dekat Pahang, punya, bila kau pergi, kau kena pergi by river tau. Dia akan ada sewa boat apa semua. So kau boleh pergi, kau boleh lawan arus. Biasanya driver boat ni dia akan macam lawan arus sambil kiri kanan. Kau akan rasa lah percikan air. Apa orang panggil, kita ingat nama aktiviti tu. And then sampai ke satu station tu kau boleh nampak kau boleh lalu jungle trekking orang kata canopy walkway. So dia dah ada jambatan. Kau kena lalu canopy walkway apa semua tu. And then ada satu stesen orang asli. Yang mana orang asli tu betul-betul orang asli. Tapi orang asli yang kat Pahang tu boleh makan KFC. Dia pandai. Tapi sebab orang asli memang dah maju bang. Tapi dia masih duduk pindah randah. Maksudnya dia ada rumah kat sini. Sekejap. Tapi benda tu ada dalam kawasan hutan kawasan hutan, betul. Yang di-preserve. Yes. Dan tapi kau tak boleh sentuh orang asli dalam tu. Engkau boleh communicate macam dia adalah satu orang kata duta. Dia punya spokesperson lah. Dia ada PR, orang PR. Dia ada spokesperson dia. And then cara kau nak bercakap dengan warga dia adalah dengan spokesperson tu lah. Spokesperson tu lah yang akan panggil orang untuk ajar cara hidupkan api orang sana macam mana, cara sumpit. And then bila dia dah siap apa semua tu, kau boleh berjalan lah tengok craft tangan dia apa semua. Tapi kan kawasan dia adalah kawasan yang dijaga kawasan yang dijaga. Memang orang asli situ memang orang asli yang betul. And then sampai satu waktu dan dia adalah kepercayaan yang bukan Islam lah orang kata. Dia adalah kepercayaan orang asli lah. Kadang-kadang anisma ke apa entah tak ingat lah. And then sampai waktu tahap dia akan berpindah kat sana. Kalau ada kematian, dia kata ada kematian, dia akan pindah kampung. Setiap ada kematian dia akan pindah kampung. Kiranya keselamatan dan kebajikan dia tu jatuh bawah kerajaan negeri. Dan kalau contoh nak duit tambahan adalah cara dia berniaga dengan kita lah, dengan orang turis orang kata. Tapi yang menariknya, kenapa bahasa? Sebab aku pun pernah deal dengan orang asli lah. Sebab aku duduk dekat dengan kawasan, aku duduk dekat Gopeng. Ada banyak suku kaum Batak, suku kaum, aku tak ingat lah nama suku kaum asli tu. Cara bahasa Melayu diorang macam ada lingguk-lingguk bahasa Melayu. Tapi most of the perkataan dia tak difahami seakan-akan bahasa Kelantan. Macam dia adalah seperti alien language to our Malay speakers. Dan diorang ada astro. Betul. Dia mungkin lagi maju daripada aku. Aku macam, kalau kita macam dia cakap kita tak faham, tapi kita cakap dia faham. Kau tak boleh lah expect orang dia macam ni lah. Different culture tak bermaksud dia tak maju. Tak, maksudnya sebenarnya dia boleh cakap bahasa Melayu ke tak? Communication. Dia macam kalau aku pergi Perak contohnya, ataupun aku pergi Kelantan kan, dia orang cakap Kelantan, aku faham je, cuma aku tak boleh nak balas. Aku pergi Kedah, dia orang cakap utara kan, boleh piak-piak contohnya kan. Ada certain benda dulu kita faham, kita macam macam ngam je, macam boleh faham je, tapi nak balas balik tak boleh. Kau tak boleh lah. Kiranya diorang tengok TV, diorang faham je. Mungkinlah faham je. Dan mungkin certain orang sebenarnya dia tak boleh cakap. Ada je, of course. Ada je orang yang tak boleh cakap. Tapi mestilah ada satu
wakil spokesperson yang memang kena fasih sebab dia orang belajar sama dia orang. Sebab dulu aku ingatkan dia orang ada Astro, aku ingatkan dia orang tengok cerita macam Tom and Jerry, Mr. Bean yang tak cakap. Yang maksudnya hanya beraksi. Tu kau fikir time kau kecil-kecil lah. Kecil-kecil lah. Lepas tu bila aku bercakap dengan dia orang, ush, dia orang faham aku cakap siap. Sebab dalam kelas aku dulu ada orang asli. Sebab aku dulu sekolah kampung. So orang asli ni adalah kawan permainan aku. Cuma budak-budak kita main tak boleh bercakap pun. Aku pun ada je orang motor-motor. Betul. Aku dengar bunyi prep apa. Kau ada apa? Aku sekolah aku pun ada juga orang Kan? Kau masa kat Perak dulu Perak ke Ipoh. Yelah, kita kawasan Perak ni penuh je dengan orang asli. Ada asli. Cuma aku tak boleh bercakap dengan dia lah. Sebab aku tak faham bahasa dia lah. Basically macam tu lah. Tapi aku punya dia Mahir. fasih. Dia Aku rasa dia kat kampung Melayu pun. Dah duduk dengan orang Melayu. Dia dah masuk ke kawasan bandar. Dia dah tak duduk kat luar bandar. Sebab suku kaum dia dah bertaburan kan. Biasalah. Cuma kaumnya masih ada. Macam aku, kaum Merawa. Aku faham Merawa tapi tak boleh cakap sepenuhnya. Dia berjejak. Aku ada. Kau kira kau orang asli. Kau orang asli? Aku suku kaum Merawa. Dia orang asli juga. Dia bukan orang asli. Dia adalah orang daripada macam Indonesian punya suku kaum. Kau tengok cerita ni. Kau tengok cerita apa yang baru-baru ni? Alah, yang kau tengok kat Indonesia tu. Kereta berdarah. Buya Hamka. Buya Hamka tengok kan, Buya Hamka volume 1. Bahasa dia cakap tu bahasa aku lah. Kamu sekarang tengok. Itu bahasa Rawa lah. Betul lah, macam ada Kelantan-Kelantan sikit. Dia bunyi perak-perak, bunyi Negeri Sembilan. Lepas tu dia macam, aku tahu dulu kalau setiap perkataan tu ada ada EO. Ada E, ada sebab O. tu nama dia Ioi. Macam contoh kalau sempurna, sempoena. Lepas tu macam kau pergi Manoi. Dia macam aku kan. Kau nak pergi mana kan? Kau nak pergi mana? Itulah bahasa. Itulah bahasa Rawa. Lepas tu dia kata macam apa yang perkataan dia? Perkataan-perkataan yang susah dia. Even though kalau law kan, kau ngapain say law? Law tu bukannya LOLOE law dia Rawa Ori lah. Aku Rawa dah mixed nation. So aku tak adalah law ke apa ke. Cuma ada satu sementara kau ingat kan, ada satu bahasa macam bahasa Indonesia yang aku tahu dulu dia enggak tahu, dia kagak tahu. Itu memang bahasa Indonesia kan? Dia dah, tapi masa aku ada certain language yang dia pakai kagak tahu. Faham. Lepas tu dia dah ada bercampur. Saya dia ada bercampur Arab juga. Aneh. Aneh kagak tahu. Itu bahasa apa? Tak tahu. Dia macam ada dia macam aneh. Dia macam aneh. Aneh tak kagak tahu sih. Aneh. Lepas tu aku suka combination bahasa Nusantara. Masa aku tengok even kereta berdarah tu pun, sometimes macam bahasa dia cakap tu macam aku tak faham. Padahal kalau aku tengok cerita aku tengok cerita Indonesia, aku faham je most of the language. Aku sangat suka dengan kita punya culture di mana kita sebenarnya spread by language, tapi kita boleh faham. Macam Brunei Melayu, Singapura Melayu, Indonesia punya Melayu, semuanya ada perkataan dasarnya. Cuma lepas kita decolonize oleh different country, perubahan language tu jadi macam membezakan lah. Macam kita dengan Melayu kan, dengan Singapura Melayu, kalau kau selalu dengar, kau boleh bezakan, ni orang Singapura ni orang Brunei ni. Padahal bunyi dia sama je, tapi dapat bezakan. Betawi dia ada ente aneh. Dia macam Arab. Kalau Arab macam kalau kat Malaysia, aneh mau pergi sini, ente mau pergi macam Arab, tapi dia macam ada kata ente dan aneh tu dalam Betawi. Budaya Betawi macam tu lah. Macam kalau macam mana ni kan, bahasa kampung aku bak mano tang, bak mano. Sama macam bahasa Buya Hamka tu lah kalau kau tengok. Cuma aku tak tahu lah Buya Hamka tu memang betul-betul orang Rawa ke apa. Yelah, kan kita tengok Soekarno punya ucapan ada macam kau jangan poge. Dia ada owe. Dia macam, dia bukan o, bukan mano, dia manoe. Mano. Dia ada e. Macam aku tak, macam aku punya bahasa Rawa tapi tak ada dia macam mano. Nak pergi mano. Kalau aku tengok Buya, kalau kau dah tengok Buya Hamka kan, aku tengok yang kedua je pun dia macam nak pergi mano. Dia ada oo macam. Seronok aku dengar tu kan. Aku dengar dia macam diorang Malaysia macam. Dia bunyi Melayu kan. Cuma lenggok suara dia macam aku rasa dekat macam betul lah. Aku rasa macam tu dia seronok. Macam excited macam kita. Padahal cerita dia macam cerita dia slow je. Bagi orang yang tak minat sejarah slow gila. Sebab dia biografi cerita movie biografi. Buya Hamka. Orang panggil aku tak tahu term dia. Bibliografi. Filem yang macam itu kan. Apa tak bioskop apa tu? Apa hari tu aku dengar Zaf guna terms tu, aku macam itu maksudnya bioskop. Ya, aku check. Apa tak filem kau tengok. Tapi filem-filem macam tu yang aku macam Buya Hamka sebetulnya aku nak tahu je, aku akan minat.
Buya Hamka volume 1, orang cakap biasa-biasanya. Bagi aku 10 10/10. Sebab aku rasa satu bahasa dia bahasa yang aku faham kan. Dan jalan cerita dia macam walaupun berterabur tapi smooth lah. Macam mana dia pergi belajar kitab, macam mana dia mengeluarkan fatwa, macam mana dia mengeluarkan buku Tenggelamnya Kapal Van der Weyck tu. Semua aku rasa macam wow lah. Tapi volume 2 nak kata lebih slow. Aku tak tengok lagi volume 2. Volume 2 best. Volume 2 bagi aku nak volume 1 lagi best. Volume 1 bagi. Walaupun dia slow tapi zaman-zaman dia tengah sedap. Bila yang volume 2 ni zaman dia dah jadi kerajaan. Dia gaduh dengan Merdeka dah kan. dia gaduh dengan Sukarno. Dia kan gaduh Sukarno. Tapi kan ada satu scene bagi aku dia tak improvise kau scene tu. Scene masa dia jadi dia mengimamkan jenazah Sukarno. Wow. Sebenarnya dari real life memang macam tu. Kan dia Sukarno penjarakan dia tahan, Hamka tahan. Start ceritanya kan dia macam baru lepas kat penjara kan. Tapi aduh Veno tu pula berlakon kelakar gila duk Veno tu. Kan aku tu cerita gampang cuan. Jadi watak macam itu watak troller, aku watak suka dia. penipu. Aku macam suka dia. Bila Kelakar jadi dia bagus. Hamka, aku nak tergelak sebab jadi Hamka tu dia jadi suara dah serak-serak macam kau mana dia jadi aku nak tergelak gila sebab dia dah watak dia dekat gampang cuan tu jadi scammer, penipu. Jadi bila jadi watak Hamka tu macam babi macam penipu saya berlakon. Bagus lah dia berlakon kat gampang cuan. Tapi aku dah itu power masterpiece. Aku rasa antara pelakon Indonesia yang paling aku respect tu lah pelakon Buya Hamka tu lah. Bagus gila tu. Veno nama dia, Veno. Oh, ya Allah bagus dia berlakon. Aku nak cari ni perkataan tu. Apa je filem Copenhagen. Oppenheimer adalah filem biografi ke? Bukan biografi. Benda nama filem ni. Itulah je. Apa terms dia? Siap. Biopic. Biopic. Astagfirullah. Dicari sekejap je. Tak, Abdul Aziz Arif dia cakap. Ada orang komen kat TikTok cakap Weh, tapi live pause asal. Tak ada bateri. Tak ada bateri aku. Okay. So begitu. Tak tahu macam nak tutup. Rasa awkward lah. Tapi itulah dia. Kita lari topik seperti biasa. Kepada mereka yang ingin dapat korang-korang macam korang boleh pergi ke lorong belakang Cyberjaya pada hari Jumaat dan Sabtu. Ini disponsor oleh korang-korang macam. Kalau korang nak just DM saja kami akan reply 24 jam tanpa henti. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Habiskan lah. Bye bye. Nantilah kita buat episod seram lagi. Ya.